على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين الفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah bersama-samanya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka dengan kita baca seorang sekali Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah meninggalkan kita, tuan-tuan guru dan juga sebagainya, yang mana juga ahli-ahli kita yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam, yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadil Tuan Haji Osman bin Yahya selaku pengurusi dan Kuasa Masjid Aisyah Pada Sungai Mahulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan juga anggota masjid, saf kebetinan, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih lagi berikan kesempatan untuk kita bertemu setelah 2 minggu kita tak bersua muka. Pada malam ini Allah izinkan untuk kita bertemu, dan inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kebangan masa, nikmat waktu yang begitu banyak kita gunakan dengan kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sihat kita, dapat kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menantikan waktu Isyak, maka Allah izinkan kita beriktikaf rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita beriktikaf, kita juga duduk dalam halaqah Quran, halaqah ilmu, ataupun lebih sebagai taman-taman syurga yang mana disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda yang kita boleh dapat bila mana kita mengutamakan, bila mana kita mengambil peduli akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang telah pun lalu kita telah pun tengok tentang muka surat 97 berkenaan beriman sekalian kitab. Pada pertemuan yang lalu sudah, kalau saya tak salah, saya akan menerangkan kepada tuan-tuan tentang kelebihan Al-Quran itu, yang mana kita nak kena ambil peduli dalam kehidupan kita ini tuan-tuan. Kehidupan kita sebagai seorang ketua dalam alam rumah tangga, kehidupan kita sebagai seorang ketua dalam organisasi dan juga sebagainya, maka kita telah pun tengok apa kata Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kata Nabi, ij'alu buyutakum min salatikum wa'murha bil Quran. Nabi kata, jadikanlah rumah kamu ini adanya sembahyang kamu di dalamnya, maka imarahkanlah dengan rumah-rumah kamu ini akan Al-Quran. Fa in afqaral buyuta baitul la yaqra'u fil Quran, kata Nabi, maka akan jatuhlah, fakirlah sebuah rumah itu yang mana tidak dibacakan kitab Al-Quran
Al-Quran di dalamnya. Kita dah tengok dah tu dulu tuan-tuan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Akthiru min qira'atil Quran fi buyutikum." Kata Nabi, perbanyakkanlah bacaan Al-Quran dalam rumah kamu. Kata Nabi, "Fa innal baital ladzi la yaqra fihi al-Quran yaqil khairuhu." Dan mana-mana rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tak rajin nak baca Quran ni, kata Nabi, maka akan berkuranganlah kebaikan kepada rumah tersebut. Yukathiru syarruhu, dan juga akan banyaklah keburukan yang akan terkandung. Wa yadhiqu ala ahli, dan sempitlah, kata Nabi, ke atas ahli-ahlinya. Itu dia juga kita tengok tuan. Ada kata Nabi Muhammad lagi tuan-tuan, kita baca balik sikit saja. Ij'alu li buyutikum nasiban minal Quran, kata Nabi, fa innal baita idza quri'a fihi fayassiru ala ahlihi wa kafa khairihi. Kata Nabi Muhammad SAW juga benda yang sama. Nawiru buyutakum mastata'tum, maka terangilah kamu, kata Nabi Muhammad, akan rumah-rumah kamu ini sebagaimana yang kamu mampu. Fa innal baita, sesungguhnya rumah yang alladhi yaqra fihi al-Quran, dibacakan Al-Quran di dalamnya, yattasa ala ahlihi, akan diluaskan rezeki ke atas ahlinya. Wa yukathiru khairihi, akan diperbanyakkan kebaikan. Dihadirkan malaikat di dalam rumah tersebut, dan juga akan dijauhkan daripada syaitan, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kata lagi tuan-tuan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wa la tattakhidhuha qubura, dan jadikanlah rumah kamu ini, cahayailah rumah kamu ini dengan bacaan Al-Quran. Jangan mengambilkan akan kong-kong kubur yang mana telah dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasrani, yang mana mereka ini bersembahyang di kanais, di gereja-gereja, yang mana Nabi SAW berbanyakkan kepada kita, menggalakkan kepada kita ini. Fa innal bait idza kuthira fihi tilawatil Quran kathra khairihi, bila mana banyaknya baca Al-Quran, kata Nabi, banyaknya kebaikan yang akan terkandung di dalam rumah tersebut, diperluaskan rezeki baginya. Wa Allah alaihi as-sama wa junum, dan juga dikatakan bahwasanya ahli-ahli langit juga akan memenuhi sebagaimana bintang-bintang di atas sana. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak yang Nabi beritahu kepada kita pada pertemuan yang sudah, bahwasanya Al-Quran kita janganlah ambil ringan dengannya. Al-Quran kena ambil peduli kepadanya. Maka kita tengok pada malam ni tuan-tuan juga perempuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya kita berhenti pada muka ke-97 ini, keadaan Al-Quran dahulu dan juga sekarang. Bila mana ada puak-puak yang mendakwa, bahawasanya Al-Quran yang ada pada zaman lah ni tidaklah sesuai. Dia kata Al-Quran zaman dulu boleh pakai, zaman lah tak boleh pakai. Itu yang berlaku pada hari ini. Kita tengok orang tak penting nak akan Al-Quran. Dan saya biasa bawa main pada hadis pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kata Nabi, akan datang satu zaman kepada kamu, kata Nabi ini, yang mana nama Islam ini hanya tinggal nama. Islam hanya tinggal nama, dan juga kata Nabi, Al-Quran itu hanya tinggal pada tulisannya sahaja. Kata Nabi, masjid-masjid hanya besar-besar tapi tidak ada pemerahan. Itu adalah zaman-zamannya yang akan datang ni tuan-tuan. Maka di sinilah kita nak menafikan orang-orang yang kata bahawasanya Al-Quran memang sesuai sepanjang zaman. Kita tak mau ada orang, terutamanya orang Islam kita ini, yang dipidutikan agama kita ini adalah agama yang jemut. Pegang kitab ini adalah kitab yang telah berlama. Lama tu dia kata ni tak boleh pakai dah pada zaman 2023. Lah zaman moden, zaman 5G, dia berkata Al-Quran tu tak pakai dah. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita nak baca tentang keadaan Al-Quran dahulu dan juga sekarang. Qala mu'allifur rahimahullah taala, maka berkatalah Syekh Mustafa Abdul Rahman dalam hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis yang kedua. Bila mana Nabi SAW berkata kepada kita, beriman kepada kitab-kitab. Orang yang beriman tentu mengetahui hikmah diturunkan akan Al-Quran, tuan-tuan, dan tentu sedar tentang keistimewaannya daripada segala kitab. Yang ni kita dapati dah dahulu ni dalam surah Maidah, Allah ada sebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bila mana Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ni semua kita tahu kisah ni tuan-tuan. Umar Toya, Abu Bakar
pun teriak. Umar ditanya kepada Nabi Muhammad, wahai Umar, pasal apa hang teriak? Maka Umar pun jawab, bila mana aku mendapati ayat ini diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, nescayalah akan ada benda yang telah pun lengkap. Bila ada benda yang telah pun lengkap, akan ada benda yang berkurangan. Kata Umar apa dia? Sedar kita dah tengok dah dahulu ni tuan-tuan. Maka siapa-siapa yang sedar tentang kisah dalam Islam ini, tentang kitab Al-Quran ini, dia mesti beriman tentang wujudnya akan Al-Quran. Makna kata Al-Quran yang ada ni tuan-tuan, bukan sekadar perhiasan. Yang tu kita tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Dari macam mana Nabi kata tu, Al-Quran tu duduk macam tu je, hanya tulisan, orang tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Lah ni tuan-tuan, walaupun kita tak pegang pada mushaf, kita tak pegang pada kitab Al-Quran tu sendiri, dalam handset kita ada Al-Quran? Ada tuan-tuan, ada. Lepas tu ada pula orang yang pelik pandai, dia berkata mana boleh kalau handset dalam Quran ni, dia berkata tak boleh masuk dalam lehyang. Ada pula dia mula nak menjauhkan kita pada Quran dan juga sebagainya. Walaupun kita dah tengok perbahasan para ulama bagaimana, ulama-ulama yang moden pada hari ini yang mengatakan bahawasanya kalau tak buka adalah perbahasan dan juga sebagainya. Ditonton ke Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidak ada lagi alasan untuk kita agar kita menjauhi pada Al-Quran. Tak ada alasan dah. Kita pergi kerja, tak ada alasan dah kita tak boleh baca Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Facebook kita tengok apa yang dilakukan. Bukan saya nak mengangkat, tidak. Dulu bila kita tengok MD kita ni tuan-tuan, bukan saya nak promote dah, bentar lepas PRN kan inai pun tak habis lagi dia promote sungguh dah. Tuan-tuan tengok cara dia, tiap-tiap hari tuan-tuan dia akan letak apa dia, 5 minit bersama Al-Quran. Tuan-tuan, kita akan buka Facebook. Saya ada Facebook, tuan-tuan juga ada Facebook, tapi aktif dia, ada yang silent reader dan juga sebagainya. Kita tengok ni tuan-tuan, apa yang dia buat, setiap pagi dia akan kata 5 minit bersama Al-Quran. Dia ambil tuan-tuan, dia screenshot satu yang katakan apa dia ni, muka surat tersebut, letak dalam Facebooknya, kakak semua baca dan juga sebagainya. Tuan-tuan, itu caranya tuan-tuan. Kita baca untuk diri kita, bila kita berkongsi pada orang lain, bukan nak habaq bahawa kita ini baik dan juga sebagainya, agar orang yang baca ini tuan-tuan akan mendapat manfaat. Kita juga akan bawakan manfaat dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi alasan kata tak bolehlah apa-apa nak kena ambil ayat sembahyang, tak bolehlah apa-apa nak kena pegang mushaf, tak bolehlah apa-apa, macam-macam. Tuan-tuan, hari ini dunia moden, dan walaupun kita tidak menafikan kemudahan yang ada pada ketika ini, kecanggihan yang ada pada ketika ini, tapi segala benda itu kita dibuat pada hari ini. Itu yang maksudnya kita tak lupakan pada Al-Quran. Tuan-tuan, contoh dalam feri sebagai contohnya, kita nak pergi ke Kuala Kedah, Kuala Kedah ataupun ke Kuala Kuala, itu je lah. Nak pergi Koh Lipe, tak bisa sampai lagi. Tuan-tuan, pergi Koh Lipe ke Koh Lipe, ikut suka lah. Tuan-tuan, yang penting dalam feri. Bila dalam feri ni tuan-tuan, ada satu ketika dia tidak akan ada coverage line. Dia tak akan ada dah. Signal handset tu takkan tak ada dah tuan-tuan. Tambah-tambah kalau pergi Kuala Kedah tuan-tuan ni. Pergi Kuala Kedah ni sampai kat tengah laut tu dia tak ada dah. Signal dia lost. Tuan-tuan, walaupun signal lost, tak boleh domain Facebook, tak boleh domain WhatsApp, tapi kita tengok tuan-tuan, Al-Quran boleh buka dah. Boleh offline, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya apa yang orang buat? Dia main game, dia dengar lagu, dia pun datang ni dalam dia punya telinga. Dan pokok dia kata mana boleh baca Al-Quran dalam apa dia feri. Sekali dia kata riak nak menunjuk lalu. Dah, bukan masalah riak tuan-tuan. Masalahnya dia tidak ada lagi dah halangan untuk kita berjohan dengan Al-Quran. Itu maksud dia. Siapa-siapa yang mengetahui tentang keistimewaan yang ada pada Al-Quran ni tuan-tuan, dari mana kita tengok dah hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan beriman dengannya. Baik, kemudian manakala maknanya dia kata lagi pada kita ni, huruf dan kalimahnya menimbulkan kelezatan pendengaran yang tidak jemu-jemu. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kita pergi ke Mekah contohnya, kita pergi Mekah, ada orang tak cerdik, dia berkata apa dia, tak sah sembahyang dengan Tok Imam Mekah. Contoh, tak sah sembahyang dengan Tok Imam Saudi. Sebab apa? Tak baca bismillah. Dia tak mengerti macam tu lah tuan-tuan. Khilaf dalam bidang fiqh dia bawa kot tu. Tuan-tuan, dia bawa kot tu. Ada ulama yang mengatakan kena baca sir bismillah. Ada ulama yang menjaharkan akan bismillah. Yang tu adalah khilaf pada sudut pandangan fiqh tuan-tuan. Dia bukan kata nak sah ke tak sah ke juga sebagainya. Tuan-tuan, dia berkata lebu tu tuan-tuan. Tapi apa yang nak bagi tahu? Contoh kita sembahyang di sana di tanah haram, sama ada Mekah dan juga Madinah, kan? Tiba-tiba dia kata kepada kita, tahu nak sembahyang dah tu. Nak sembahyang dah tu. Batu Allahu akbar. Tuan-tuan, dia pun kata alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun dengar
Oi, dulu ni aku duk dengar suara dia dalam CD, dalam kereta ya. Lah kita dengar dengan telinga kita sendiri tuan-tuan. Apa kita akan rasa? Lazat dia tu lain. Tuan-tuan, lazat dia lain. Dia rasa gerun, tiba-tiba tu ayat yang dibacakan, tiba-tiba tu imam pun selak. Tuan-tuan, imam selak ni pada tuan-tuan. Imam dia teriak. Tuan-tuan, imam sama-sama imam Megah tu tuan-tuan. Dan Al-Juhani ke, Suraim lah tak ada dia pincin dah. Lepas tu Sudais ke tuan-tuan, Mahir ke, Mahir Mu'aifili ke contohnya. Maka dia apa tu tuan-tuan, bila sampainya ayat-ayat yang azab ni tuan-tuan ni, kadang-kadang dia dapat terhentak hati depa tu tuan, teriak dia tak tahu nak kata apa dah. Kita yang tak faham Al-Quran ni tuan-tuan, teriak sama. Yang tu nak buat kata kelazatan Al-Quran ni tuan-tuan, kalaulah apatah lagi kita ini tuan-tuan memahami akan maknanya, maka huruf dan kalimahnya menimbulkan kelazatan pendengaran yang tidak jemu-jemu. Al-Quran merupakan mukjizat. Dia tak sama dengan lagu. Tak sama tuan-tuan dengan lagu. Tuan-tuan tengoklah kan, ni bukan nak kata lah tilawah Al-Quran yang berlangsung pada hari ini. Apa yang dia akan bawa cecak kan? Dia buat lagu tu Al-Quran semua tu lah tuan-tuan. Oh dululah pada kecil sampai ke besar dia buat lagu tu belakang lah tuan-tuan. Tapi kita dengar tu tuan-tuan, oh kita akan teringat pada Al-Quran tuan-tuan. Tapi lagu takkan sama dengan Al-Quran. Sama dulu tuan-tuan, orang-orang yang main pada antarabangsa, yang main duduk mengaji Al-Quran, majlis lawak Quran mereka antarabangsa tu tuan-tuan, yang main pada mana hala pun kita rasa sedapnya lah suara dia tuan-tuan. Berbeza kalau kita pergi dengar secara langsung ni tuan-tuan ni, mesti kita akan rasa lebih lagi. Apatah lagi bila mana dia duk baca tu tuan-tuan, kita baca apakah tafsiran dan juga sebagainya. Lah ni macam-macam yang berlaku boleh buat. Buka dalam insight kita ni tuan-tuan, ambil aplikasi Quran, tengok apa surah apa yang dia baca, ayat apa yang dia baca. Dia baca yang atas tu pelan-pelan. Orang dia kata lagu tu lah tuan-tuan. Dia bukan baca lagu laju. Bila baca pelan-pelan ni kita baca lah, oh apa maknanya, oh maknanya macam ni. Tak langsung ni tuan-tuan akan melahirkan kelezatan dalam kehidupan dalam ber-Al-Quran. Maka manakala maknanya membangkitkan hati, membukakan fikiran untuk berbakti serta merubah pandangan hidup ke arah usaha melipat gandakan amal kebaikan yang disuci demi mencari redha ilahi di dalam alam dunia yang sementara ini. Dunia sementara kan tuan-tuan? Ya. Dunia yang kita duduk ni sementara. Habis tu kita nak pindah pergi mana? Biasalah ada mazah. Cuma kita tak tahu nak pergi bila je tuan-tuan. Dia pindah dah. Kita tak tahu ni. Tuan-tuan, ada nak pergi pindah malam ni? Ada. Kokok. Semua orang tak tahu. Tuan-tuan, ada 4 tingkatan marahil insan yang kita akan lalui. Dalam perut mak kita, lepas tu di alam dunia, lepas tu alam barzakh, yang terakhirnya adalah hari akhirat. Alam mak kita dah tak ada dah. Lah kita singgah di tempat yang kedua ni, alam dunia. Alam dunia ni hanya sementara. Sementara ni payah sikit. Dia pamit awak lagu tu lah. Kalau sementara ni tak terus sembahyang penuh lah. Dia berkata kita jamak lah. Dengan ni tak habis. Tuan-tuan, kira nak seronok aja. Kita fikir tuan-tuan, sementara ni macam mana ni? Sementara ni lah yang kata mengumpulkan kebaikan yang boleh kita lakukan untuk kita berpindah pada alam yang berikutnya. Alam barzakh kita akan pindah. Lepas alam barzakh ni kita akan dibangunkan yaumul ba'thi depan Allah Subhanahu wa taala. Tentulah segala amalan kita yang kita lakukan di alam sementara ini, dunia ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba depan Allah tuntunkan balik. Hana tengoklah hang buat apa. Dia tuntun balik. Oi, kita kata, "Oi, mai kok mana ni?" Kan, hang jangan duk tanyalah, tu kerja aku. Tuan-tuan, tu kerja aku tengok balik, oh rupanya benda ni kita buat, oh seronoknya lah kita. Tuan-tuan, kan, cek semua rek belakang. Rek ni dia lulus lah tuan-tuan. Rek. Kan, tiba-tiba ada pula yang pangkah tu sikit. Cek tengok, okey, lulus, masuk dalam syurga. Seronok nak kita. Seronok tuan-tuan. Yang ni lah yang kita nak lakukan, bahawasanya mencari redha ilahi ini terutamanya dengan Al-Quran. Kalau boleh lazimi istiqamah ni tuan-tuan. Dalam satu hari kita mau tak mau kita nak pegang mushaf kita. Kita nak pegang. Kita nak pegang. Pegang. Kena pegang. Dan bila pun carilah satu waktu. Saya tak boleh nak kata tuan-tuan, sebab kehidupan tuan-tuan yang atok sendiri. Yang tu tuan-tuan kena cari satu waktu, tuan-tuan kena pegang akan Al-Quran, cuba baca akan Al-Quran. Tak boleh tak mana sekalipun, cuba tuan-tuan, cuba. Duk ada 114 surah, 6,000 lebih ayat ni tuan-tuan ni. Ada surah yang mudah, kita baca yang mudah-mudah tu. Bukan
bukan nantinya kena paksa surah yang panjang-panjang, surah yang payah-payah. Contohnya yang boleh kita baca tuan-tuan. Kuih lama. Masjid ni pun ada pusat pengajian dia. Masjid ni pun ada talaqi Al-Quran dia. Tuan-tuan, dengan Imam Masjid Al-Hana tu mengajak kita ni tuan-tuan. Duduk baca halaqah tu tuan-tuan. Biar kita boleh baca Quran ni tuan-tuan. Last kali kita tekad sebelum aku dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan pastikan dalam satu hari aku ambil Al-Quran, aku akan baca satu muka paling kurangnya. Tuan-tuan, bukan satu line, satu muka. Tuan-tuan, nak lama mana satu muka tuan-tuan? Nak lama mana? Cuma kita adalah mau dengan tak mau. Kalau kita mau, alhamdulillah. Kalau tak mau ni tuan-tuan, hambulah terang mana sekalipun, berbuih mulut, hambuat dan juga sebagainya. Kalau tak mau ni, takkan jadi. Tuan-tuan, dia terletak pada kita hendaknya. Ya, jadinya kalau kita tahu tentang fadilat Al-Quran ini, mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia sementara ini, kita akan bahagia di alam yang berikutnya. Demikianlah kita Al-Quran, sebuah kitab petunjuk sepanjang zaman. Kitab yang mana tidak akan dilencongkan. Tuan-tuan, tak kira di mana sekalipun. Ada orang kata tak boleh lah. Tak boleh. Dia kata kan, geng-geng Syiah contohnya. Ni apa yang terbaru pula, yang geng-geng apa dia ni, AMNA. Apa dia tu tuan-tuan tu? Allah Muhammad Allah. Nama ada baca ni. Ada habaq dalam grup ni. Apa fatwa yang dikeluarkan oleh Perak. Tuan-tuan, ni ada baca sikit tuan-tuan. Dia kata pada hari ajaran AMNA menyeleweng, pengikut perlu bertaubat mufti. Dia kata lagu tu. Baik, mari tengok tuan-tuan. Apa yang cakap dia pak? Yang kita tengoklah. Bukan suruh jadi sesat, dak, suruh kita belajar agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah pada sudut pandangan agama kita ini. Dia kata pada ni tuan-tuan. Keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak, kedudukan ajaran Nur Hisham bin Alias Allah Muhammad Allah AMMA di Manjung Negeri Perak Darul Rizwan. Tuan-tuan, berlaku ni. Nah, baca sikit tuan-tuan ni. Ada ribut. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak kali yang ke-231 yang bersidang pada tarikh 12 April 2023 bersamaan 21 Ramadan 1444 telah beraku dan juga menerima putusan bahawa ajaran Nur Hisham bin Alias Allah Muhammad adalah Allah di Manjung di Perak Darul adalah menyeleweng dan juga bercanggah dengan syarak. Tuan-tuan, jenis fahaman-fahaman baru ni lah tuan-tuan ni, yang ada salah dengan fahaman tok nenek kita juga sebagainya. Macam-macam berlaku. Ini juga dalam Facebook ada pondok Tok Kenali menafikan puak-puak yang duk hidup zikir sambil menari di tepi kubur. Macam-macam. Kita tengok mai ikut mana ni? Mana ada zikir dengan duk menari juga sebagainya. Tok nenek aku tak nak duk buat pun. Ustaz mai mengajak pun tak nak duk kata pun. Tok guru mai duk mengajak pun tak nak duk kata pun. Zami sambil duk zikir juga sebagainya, duk menari dan juga sebagainya. Tak ada pun. Maka hati-hati macam tu tuan-tuan. Setelah fakta, hujah-hujah juga pandangan yang kemukakan, maka Jawatan Kuasa Fatwa mendapati bahawa ajaran Nur Hisham bin Alias Allah Muhammad Allah mengandungi beberapa elemen, antaranya seperti berikut. Menterjemahkan kalimah syahadah dengan tiada nyata hanya Allah tanpa penjelasan yang senar. Dia terjemah dengan cara yang baik tuan-tuan. Kita mengaji dah dulu ni. Dalam kitab ni dah sebut, kitab Arab pun dah sebut, kitab 3 tuan-tuan ni. Mendakwa ajaran Islam yang sebenar telah diselewengkan pada tahun 850 Masihi. Pula dah. Tuan-tuan, dia ambil ikut mana pun dah tahu. Tuan-tuan, Tok Guru dia ambil ikut mana? Tuan-tuan, 850 Masihi tu. Tuan-tuan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpandangan bahawa ayat-ayat Al-Quran mungkin tersalah ketika menulis kerana ia ditulis pada kulit-kulit dan juga tulang-tulang pada ketika itu. Allah. Tuan-tuan, awak sahabat ni tak cerdik ke tuan-tuan? Sahabat ni tak cerdik ke? Awak ada seorang sahabat ya ke yang hafal Quran ni tuan-tuan? Ada seorang sahabat ya ke yang bertulis kat tulang-tulang ni? Ada seorang sahabat ya ke yang bertulis kat tondong tamar juga sebagainya tuan-tuan? Hak ni tuan-tuan ni, kita kalau kita fikir tengok kan sejarah Abu Bakar Siddiq bagaimana, sejarah Osman bagaimana, dihimpunkan dan juga di sebagainya ni tuan-tuan ni. Lepas mana syahidnya sahabat pada ketika itu, syahidnya ramainya orang yang hafal Quran mula dihimpunkan Al-Quran tuan-tuan. Bukan setakat seorang yang hafal Quran tu, takkan nak salah. Dia fikir lagu tu. Tuan-tuan, dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Baik. Yang berikutnya, yang keempat, mendakwa bahawa dua Al-Quran, iaitu ada Al-Quran hidup yang ditafsirkan sebagai alam mini
yang berada dalam diri manusia dan Al-Quran mushaf uladah. Tuan-tuan, sebab dia kata ni, dalam diri kita ni ada Al-Quran mini, dia kata. Ada dalam manusia ni. Ada juga yang kedua Al-Quran mushaf, yang duduk kat gerak-gerak tu, tuan-tuan. Nah, yang ni adalah ajaran-ajaran yang menyeleweng. Berhujah jika Al-Quran yang ada sekarang sangat penting, sudah tentu ia ditulis dan dibukukan oleh Nabi. Tuan-tuan, Nabi sifatnya tak boleh membaca. Nabi sifatnya bukan boleh menulis. Tuan-tuan ni, semua kita tahu dah benda lagu tu. Tuan-tuan, ma'ana biqari'in, aku tak pandai nak baca dan juga sebagainya. Semua kita tahu kisah macam tu. Dia main ikut mana ni, tuan-tuan. Sebab tu kalau nak mengaji, tuan-tuan, dia kena ada guru. Guru ni ada pula ada dua. Ada guru yang baik, ada guru yang tak baik. Kalau tak baik, dia lagu ni lah ni, tuan-tuan ni. Nah, dah kata lagi. Kita baca sikit lah, tuan-tuan ni. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, mendakwa bahawa Nabi Muhammad tidak lantik menjadi Rasul. Walhal baginda telah tahu kewujudan Allah ketika dibersihkan hatinya di zaman kanak-kanak, kerana baginda hanya tahu dan belum mengenali Allah. Kombinasi tahu dan juga kenal. Yang berikutnya, menimbulkan persoalan adakah Nabi lembab kerana tidak mampu membaca dan juga menulis pada usia 40 tahun. Tu dia. Tuan-tuan, kita tak gamak tuan-tuan, tak gamak. Kemudian dia kata lagi, sehubungan dengan itu, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak memutuskan bahawa ajaran Nur Hisham bin Alias, Allah Muhammad adalah Allah, AMMA, adalah menyeleweng dan juga bercanggah dengan syarak berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jamaah di segala segi akidah, syariat dan juga akhlak. Berikutnya, justru orang Islam hendaklah menjauhi ajaran Nur Hisham bin Alias, Allah Muhammad Allah, dan dilarang berpegang serta beramal dengannya. Mana-mana orang yang telah terlibat dengan pegangan itu dan juga amalan ajaran ini hendaklah bertaubat kepada Allah. Semua bentuk pengajaran, pengamalan, penerbitan, promosi, pengedaran bahan-bahan ajaran ini hendaklah disekat, dihenti dan diharamkan serta-merta. Tuan-tuan, kita tengoklah benda lagu ni terjadi, tuan-tuan ni. Maka yang paling terbaiknya kembali kepada Allah ni, tuan-tuan ni, merupakan kitab Al-Quran ini sepanjang zaman merupakan petunjuk kepada kita. Perlembagaan hidup orang yang beriman dan juga inginkan kemuliaan. Yang ikan hendaklah diamalkan pengajarannya dan janganlah diutamakan saja pada hurufnya, tetapi ditinggalkan hukumnya atau dipelajari tajwidnya. Tidak dipedulikan pantang larangnya, sebagaimana yang telah berlaku sepanjang zaman kemunduran umat Islam, sesuai dengan maksud hadis Ibn Mas'ud yang menyatakan sebagai berikut. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan, kalau boleh kita janganlah setakat boleh baca, kita tahu hukumnya dan juga sebagainya. Maksudnya lagi ni bukan setakat kita boleh baca, bukan setakat kita tahu hukum ni, tuan-tuan. Kita juga tahu apa yang Allah nak bagi tahu tu. Tuan-tuan, isi dia tu. Contoh dia, kita baca surah Fatihah. Semua orang tahu dah makna surah Fatihah, tapi kadang orang tak tahu juga. Sedih, tuan-tuan, sedih. Kadang-kadang ada budak kena tangkap baru ni. Budak kena tangkap ni, budak nak lepas kena balik. Ada budak kena tangkap, perempuan umur 32, laki-laki umur 18. Tuan-tuan, bukan belah kok ni lah, belah sana. Tuan-tuan, bila panggil mem pejabat ni, hang orang Islam ke? Saya tanya dekat dia, hang orang Islam ke? Dia kata orang Islam. Dia kata, kalau hang orang Islam, hang mengucap tak? Saya kata dia, hang mengucap tak? Mengucap, dia pun mengucap lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata lagu tu bagus ya. Saya kata bagus ya, boleh mengucap. Abang kat aku Ustaz, makna daripada dia. Saya tak ada hafal, dia kata. Saya tak ada hafal makna dia. Lepas tu hafal macam mana ni? Sebab mengaji dia kata. Hang mengaji bila ni? Lepas syahadah ni? Lama lah. Saya kata sedih kat hang kata. Apa maksud dia tu? Maksud daripada ni, hang mengaku tak Tuhan dan Allah? Mengaku. Hang mengaku tak Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, Rasul? Mengaku. Dia kata, kalau hang mengaku kata Muhammad tu Allah, kalau hang mengaku kata Allah tu Tuhan hang, kalau hang mengaku kata Muhammad tu adalah pesuruh Allah, pasal apa hang tak mau ikut cakap dia?
Tuan-tuan, saya buh lagu tu. Kan, bila buh lagu tu ni tuan-tuan ni, ini yang kita tak mau ni. Bukan setakat kita nak tuan-tuan memahami luaran saja, dalaman juga kita nakkan benda yang sama tuan-tuan ni. Tambah-tambah pada anak-anak kita ni tuan-tuan. Sedih tuan-tuan, sedih. Saya marah dia semua hari tu. Saya abang dekat dia ni, Tuan Syekh Luqman, pegawai agama kita. Saya abang kata, Tuan Syekh, saya minta maaf lah, saya jaga sikit budak tu. Nah, saya jaga sikit budak tu. Kebetulan Tok Imam tu ada time tu. Bukan Tok Imam kita lah, Tok Imam hak Quraish yang terlibat tu ada time tu. Dia dengar. Tuan-tuan, dia dengar. Saya jaga dia memang geram semua. Saya kata, hang ni anak tak guna. Mahang mina, meninggal. Ayah mina, meninggal. Mati lah dia kata. Kata, hang ni anak tak guna tu, hang kata. Saya kata kat dia, mak hang duk harap hang dalam kubur lah, duk bagilah amal kebaikan. Mamai tengok ni, mak hang duk tengok hang duk zina dengan perempuan ni. Mana? Pukul 3 pagi, perempuan tu telefon suruh pergi rumah. Pasal apa ni? Suruh perbaik lampu. 3 pagi datang apa perbaik lampu, tuan-tuan ni? Saya fikir tengoklah. Kan? Pasal apa abang kata, saya tak tahulah buat macam mana, segeram semua-semua lah. Kan? Kata Nabi saya cek baik, kata main jabat agama, dia tak kenal lah. Tok Imam tu dia angkat tangan lah. Tok Imam kita dia baik tuan-tuan, Tok Imam tu. Dia kira angkat tangan lah. Han cakap elok, Han cakap elok. Mula dia tak mau nak mengaku. Tuan-tuan, Tok Imam tu kata dan tak mau nak mengaku. Ni dia pun geram. Dia pun geram. Han cakap dah, Han cakap dengan ustaz itu lain. Han main cakap depan Tuan Syekh ni lain. Han cakap elok. Dia mengaku tuan-tuan. Mengaku. Paling saya geram tuan-tuan bila saya tanya dekat dia, Han nak kahwin ke tak? Dia kata nak kahwin kan. Ingat 1/9 ni nak bertunang cara elok lah. Itu saya nak gelak. 1/9 dia kata nak bertunang cara elok lah. Saya kata kepala otak hang. Tuan-tuan, bulan lagu tu kan. Lepas tu nak kahwin bila ni? Ingat-ingat bulan 12 lah, bagi nampak elok sikit 2 kali kepala otak hang. Tuan-tuan, dah kena tangkap dah tuan-tuan. Kan, nak elok apa lagi? Tuan-tuan ni, kata hang tak ada taruh dah lama-lama menikah sudah. Pasal apa nak nikah bulan 12 tu? Nikah esok lusa ni. Kata bini kusuk kahwin tu, lepas tu nikah. Tak boleh lah ustaz, bagi nampak elok sikit. Tu kata pada otak hang tu kena. Tuan-tuan, tu pasal apa kita maaf lah tu saya geram dekat dia. Maka yang tu yang kita tak mau tu. Kita boleh tajuk kita tuan-tuan. Ya? Maka begitu juga dengan Al-Quran ni, kita tak mau dengan luaran kita boleh baca, kita boleh tahu hukum tajwid juga sebagainya. Dalaman kita tak amalkan. Lebih baik lagi adalah kita mentadbir ataupun kita mentadabbur makna Al-Quran itu sendiri. Ibn Mas'ud nyatakan bahawa sesungguhnya engkau berada pada satu zaman yang mana didapati banyaknya fuqaha. Fuqaha ni apa dia? Fuqaha ni adalah orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum fiqh, hukum-hukum agama. Orang-orang yang faham ayat Quran ini sendiri dan sedikit pula akan qara'-nya. Qara' ni adalah orang-orang yang pandai baca Quran tapi tak ramai macam dengan orang-orang yang faham hukum. Tuan-tuan, satu zaman tu. Engkau berada pada satu zaman yang dipati banyak fuqaha, orang-orang faham ayat Quran dan sedikit pula akan orang-orang yang pandai baca ayatnya. Tetapi hudud Al-Quran, larangan tetap dipelihara sedangkan hurufnya tidak pula sangat diwajibkan. Sedikit orang yang meminta, banyak orang yang memberi. Makna dan tuan-tuan, orang beri banyak ni. Hukum fiqh ni banyak orang bagi. Orang minta sikit. Mana kata zaman tu orang alim banyak. Baik, mereka memanjangkan sembahyang dan juga memendekkan khutbah. Mereka mulakan saja amal-amal mereka sebelum bercakap mereka. Yang berikutnya, itu zaman yang pertama. Kita tengok nanti ni. Zaman pertama ni siapa dia? Zaman kedua ni siapa dia? Zaman yang kedua, dan Ibn Mas'ud kata dia tuan-tuan, dan akan datang satu zaman pada manusia yang didapati sedikit sekali fuqahanya. Akan sampai satu zaman ini, satu masa yang mana sedikit sekali akan fuqahanya. Ulama pun tak ada. Dia jemput seorang demi seorang, Tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan? Bila surat daripada negeri turun main ke daerah, dia minta sila calonkan pendakwah di dalam daerah ini. Kita nak cari siapa dia lah tok guru kita. Cadang tok guru ni tak ada, carang tok tak ada. Rupanya tuan-tuan, kita sedar ni tuan-tuan, Allah ambil satu.
Tuan-tuan ni, 180 lok ni tuan-tuan tu, 4 TV. Tak ada plastik pun tak ada dah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir tu, kalau Tok Guru ni tak ada lah, kita nak dengan siapa ni nak tumpang depa ni tuan-tuan. Fikir lagu tu, maka hal ini yang berlaku pada akan datang ni. Akan datang pada zaman pada manusia, dia berarti sedikit sekali akan fuqahanya. Banyak pula akan orang yang baca Quran, dipelihara benar hurufnya, tapi disia-siakan akan hududnya, yakni larangannya. Banyak orang yang meminta, sedikit orang yang memberi. Banyak orang yang minta. Beza dengan tadi ni. Tadi ni sedikit orang yang minta, banyak orang yang bagi. Hak ni banyak orang yang minta, sedikit orang yang beri. Tuan-tuan, orang minta ni banyak, kan? Yang bagi tu sikit. Tuan-tuan, mana kata ni, apa dia ni, ulama ni, ulama dia kuih kecil, dia punya bilangan dia. Baik, mereka memanjangkan khutbah, memendekkan sembahyang. Mereka mulai menuruti kemahuan mereka sebelum melakukan amal-amal mereka. Baik, kita tengok sikit lagi. Demikianlah maksud hadis tersebut yang menggambarkan kepada kita bahawa zaman pertama, iaitu zaman sahabat. Zaman sahabat ni adalah zaman di mana para sahabat ni dia bukan setakat dia boleh kenal akan Al-Quran, bahkan dia tahu hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Memanglah zaman sahabat dihimpunkan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dia kata dalam ni, zaman pertama adalah zaman sahabat, dan kemudiannya adalah zaman yang cukup terjaga kehormatan isi Al-Quran, kerana fiqh Al-Quran, pengertian Al-Quran, fahaman Al-Quran, serta melihara hudud atau larangannya, mengambil hukumnya adalah didahulukan dan diutamakan daripada semata-mata bacaan Al-Quran yang kosong akan pengertiannya. Mana kata tu tuan-tuan, kan? Sebelum dia faham Al-Quran ni, dia tahu dah hukum-hukum lain. Mana dembik ni tuan-tuan, sekali dengan Al-Quran, sekali dengan hukum yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Pada zaman itu juga, pengajaran Al-Quran mempengaruhi jiwa. Rasa kasih sayang meresap ke lubuk hati hingga sedikit orang yang meminta, banyak orang yang memberi. Sebab apa? Sebab tentu orang ngaji banyak. Ada zaman Nabi, lepas zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman sahabat ni tuan-tuan ni, orang bagi banyak, yang minta tu sedikit. Pasal apa? Sebab semua pakat tahu hukum yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Mereka dikala itu memanjangkan sembahyang, kerana sembahyang adalah munajat dan bisikan kepada Ilahi yang perlu dilambatkan masa dalam mengerjakannya. Kita tuan-tuan, tu cepat. Tambah kalau sembahyang seorang. Beza sembahyang seorang dengan sembahyang berjemaah. Ini lari tajuk sikit tuan-tuan. Beza sembahyang seorang dengan sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, lain. Lain. Kita dulu lah tuan-tuan. Waktu zaman-zaman kita ada muda dulu ni. Saya pun tua dah. Uban penuh dah rambut saya ni tuan-tuan. Zaman kita ada muda-muda tuan-tuan. Tu dia rokok pun tak sampai lagu ni tuan-tuan ni. Rokok lagu tu ya. Lepas tu sujud pun tuan-tuan, tak ada ya. Lepas tu naik balik macam dengan dosa tak ikan tu. Tak duk. Bang lagu lah tuan-tuan. Dia kata apa tu macam dengan ayam duk makan dedak dia duk makan lagu tu ya. Tuan-tuan, beza dengan orang yang sembahyang berjemaah secara berjemaah di masjid. Lain. Duk dalam saf kita, apa yang kita buat? Rupa-rupanya banyak benda. Kalau kat rumah kita buat lagu tu saja, berhenti dah. Bagi apa dia macam kita bunyi dah, kita berhenti. Bila duduk dalam saf ni, apa yang kita kata? Imam Nawawi ajak pada kita, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Kita buat tak? Tak. Tuan-tuan, kalau seorang-seorang kan, kalau ramai-ramai kita buat tak? Kita mungkin buat. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Tak tahu, baca dalam bentuk Arab, bentuk Melayu. Ya Allah, berikanlah kepada aku, ya Allah, atini, berikanlah kepada aku, ya Allah, afdala, kebaikan yang baik, ya Allah, yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kata lagu tu ya. Ada pun bahasa mudah dia, ya Allah, kau berikanlah aku benda yang baik, ya Allah, macam mana yang bagi pada hamba-hamba yang soleh tu. Itu cara dia. Tuan-tuan, duk kasar kita ni. Tuan-tuan, lepas tu pada lagi tuan-tuan ni, kita baca dengan lafaz kita, kita baca dengan qul a'udzu birabbin nas kita ni. Lepas tu kita angkat takbir Allahu akbar, baca doa iftitah tu dia sampai pejam mata. Tuan-tuan, cuba kalau baca seorang-seorang dekat rumah tuan-tuan tu.
Nah, duduk tak tahu simpang tak apa inna salati rahbi. Tuan-tuan, beza dengan kita ni. Nak kalau pergi mana kita nak sembahyang ni? Maka dia kata kepada kita ni dilambatkan kerana ianya munajat kepada Ilahi. Sedangkan khutbah mereka diringkaskan kerana khutbah semata-mata percakapan gerak lidah, pertuturan huruf yang habis itu sahaja. Mereka mengutamakan amal dalam memulakan sebelum mereka bercakap, berbual dan juga bertukar fikiran. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sambung lagi sikit lagi. Zaman tersebut telah pun berlalu. Zaman apa dia? Zaman sahabat lah. Zaman yang kata banyak yang bagi TV, apa dia yang minta tu sedikit. Pasal apa? Sebab ramainya orang yang tahu hukum ketika itu. Baik, zaman tu tak ada dah. Zaman tu tak ada dah. Sekarang tibalah pula zaman baru di mana keadaan telah berubah sama sekali. Kini telah banyak orang yang baca Quran tetapi bacaannya tidak sampai kepada hati. Dia baca lagu tu. Kalau orang-orang masuk tilawah tuan-tuan lagu tu lah. Saya tak kata kalau orang tu tilawah tu baguslah depa nak apa dia ni mensyiarkan akal Quran tu, bacaan juga sebagainya. Tak ada masalah. Tapi kalau niat mereka itu hanya sekadar nak baca, tak rasa apa. Tak rasa apa? Tak rasa macam kalau di imam dekat apa dia Mekah juga Madinah tu lah. Kalau tidak ada zuk dalam hati mereka tu tak ada rasa apa lah. Maka ketika ini dia kata telah banyak orang yang baca Quran tapi bacaan tidak sampai pada hati. Banyak orang yang mengutamakan dan juga menghafaz al-huruf Al-Quran tapi disia-siakan akan hududnya, hukumnya, nasihatnya, pelajarannya. Yang tu beza. Sama kalau anak-anak tahfiz. Asal saya biasa sebut dah dulu ni. Anak tahfiz kalau dia boleh hafal 30 Quran bersama dengan hukum-hukum dalam Quran tuan-tuan, bukan setakat dia hafiz, dia juga adalah faqih. Tuan-tuan, dia faqih. Dia sebut dah dulu ni. Kalau nak hantar anak kita tuan-tuan pergi dekat pusat tahfiz mana-mana ni, cek dulu. Pusat tahfiz ni bagaimana, ajar dia macam mana, silibus dia macam mana. Bukan kita tahu lagu tu ya. Tuan-tuan, ni tak kita lagu tu harap dia hafal Quran nama nanti elok kot, elok apa. Dan kalau kita pun tak tahu pengajaran dia macam mana dan juga sebagainya. Paling elok kalau dia boleh baca Quran dan juga dia tahu hukum-hukum fiqh, memang cantik tuan-tuan anak-anak kita ni. Baik. Maka dia kata lagi pada kita, sebab itulah Al-Quran tidak dapat menginsafi mereka dan mereka pula tidak insaf sesama mereka. Dan insaf gena kalau isi Quran tu tak faham. Hingga banyak orang yang meminta tetapi sedikit orang yang memberi di antara mereka, memanjangkan khutbah mereka kerana khutbah tidak menyusahkan mereka. Khutbah tak menyusahkan. Tapi khutbah ni tuan-tuan saya juga bisa sebut dah dulu ni. Kalau tidak hanya bacalah dulu sebelum naik atas mimbar ni. Kan? Tu jabatan agama tu pula. Dia buat tuduh saya kat Langkawi. Syekh tak bagi kami naik khutbah. Dia berkata. Pasal apa ni? Sebab Syekh yang tanda tangan surah tu. Tuan-tuan. Saya biasa balas dekat ada seorang. Tapi bukan kat Langkawi lah, di luar. Di luar. Pasal apa jabat agama tak bagi kami naik khutbah ni? Saya kata balik, orang yang jadi pegawai agama, orang yang jadi pegawai masjid, yang jadi EJK masjid, dibenarkan. Dia kata, dibenarkan. Pegawai masjid dibenarkan untuk berkhutbah. EJK juga dibenarkan untuk baca khutbah. Tak ada masalah. Pegawai pun bukannya tentang orang. EJK pun bukannya tentang orang. Hang sabar asal. Tak boleh lah. Kalau macam tu kami nak pergi ke mana? Jadilah makmum. Payah apa? Dan saya pun sama, tak boleh. Takatlah. Tapi tidak apa ada baru-baru ni mereka panggil. Hari Rabu lepas lah. Kita tak payah kuliah pada tahun-tahun tu. Mereka panggil pergi kat sana tu, wajib hadir. Mereka terang balik. Kita tengok balik suasana. Sebab nak elak pada PRN dulu ni, sebab tu terpaksa buat. Maka tengok apa akan datang ni. Kalau nampak dah cantik dah, kita akan benarkan untuk pegawai agama apa di daerah ni, dia naik balik atas khutbah. Sebab dia buat timbul lah. Kami tahu kata kami nak abang ni pada orang-orang politik jangan guna masjid. Dia kata ni kalau orang politik mai, saya nak khutbah. Dia nak khutbah. Kalau pergi jabat agama lah, saya nak naik khutbah. Dia kata apa dia? Model jabat agama tu ada lah. Macam mana dia kata macam mana? Hampa pun boleh khutbah, bukan cakap hampa. Aku pun sama. Dia dalam betul lah. Nanti dalam kod sesuatu nanti ni dia akan dibukakan balik. Tapi tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun benda tu. Baik. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka
dan mereka memendekkan sembahyang kerana sembahyang itu merosakan jiwa disebabkan tidak ada hubungan langsung dengan Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya mereka suka bercakap mengikut kemauan mereka sendiri sebelum melakukan amalan yang sepatutnya mereka mulai. Maka dengan keterangan ini jelaskan bahawa Al-Quran tidaklah dapat dipatuhi maksud utama dari turunnya dengan baca ayat demi ayat sebelum diperhatikan pengertian dan juga tujuan menurut cara yang sepatutnya. Jadinya yang diminta pada kita ni surah As-Sa ni tuan-tuan, ni bukan takat kita baca, kita tadabbur apa yang ayat tu nak bagi tahu kepada kita. Nah, caranya mudah. Kalau ada pengajian juga sebagainya, dia baca Al-Quran semua tuan-tuan, ada tafsir. Contohnya tafsir. Tafsir ni boleh pergi macam-macam. Boleh pergi akidah, boleh pergi sirah, boleh pergi kepada apa ada ni fiqh, macam-macam boleh pergi. Tuan-tuan, kita main kita takkan rugi, akan dapatlah info-info yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya berhenti di sini dulu pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca pada paragraf yang ke-99. Minggu depan terpaksa tangguh Ustaz dulu ayah dan Tuan Imam, kerana saya ada satu program di sebelah Bali. Tuan-tuan, saya kena pergi ke sana. Mereka minta jadi panel Ustaz, saya kena pergi Ustaz dekat sana tu. Jadi tak payah lah, tak payah. Maka minggu depan kita tangguh Ustaz, kita akan jumpa lepas tu, hari Rabu lepas tu insyaAllah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta lah pada Allah. Tuan-tuan, minta kena tamak ni, kena minta pada Allah. Sebab Imam Nawawi pun cakap benda yang sama pada kita. Aku juga mohon pada Allah dilimpahkan lagi dengan kenikmatan. Awal-awal dia kata pada kita, tuan-tuan, kita yang tahu lagi, minta lah pada Allah bagi kita sihat, bagi kita mudah, bagi kita apa urusan kita baik, bagi rezeki kita murah. Minta pada Allah banyak. Yang penting sihat tubuh badan untuk buat ibadat pada Allah masa yang lapang, untuk kita main buat ibadat terutamanya dalam rumah Allah, masjid Aisyah, dalam Quran kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan begitu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang baik pada Allah, semoga kita berjumpa lagi. Salah silap saya minta banyak-banyak sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقا معصوما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق وانت خير الفاتحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.